Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan teruskan dengan tajuk dalam kelas mata pelajaran asas masakan. Cikgu akan teruskan dengan tajuk bahan untuk menyimpan hidangan panas. Okey, jadi untuk yang pertama, cikgu nak kamu lihat pada gambar yang cikgu berikan ya. Jadi sebelum tu cikgu nak terangkan berkenaan dengan objektif pengajaran hari ini. Cikgu harap selepas sesi pembelajaran hari ini, cikgu nak kamu boleh menyatakan bahan untuk menyimpan hidangan panas ya. Antara alat-alat yang boleh digunakan untuk kita menyimpan hidangan yang panas ya. Sekurang-kurangnya bila cikgu tanya nanti ataupun ada sesi soal jawab dalam cikgu bagi soalan ya, kamu boleh nyatakan sekurang-kurangnya 3 bahan untuk menyimpan hidangan yang panas. Okey, jadi dekat situ kamu ada nampak ya, cikgu bagi peta buih di sini. Okey, peta buih. Kamu lihat di sana. Ini jika kita nak buat hidangan yang panas. Bahan-bahan hidangan yang panas. Okey, kalau kamu nampak di situ, kamu lihat yang tengah-tengah, gambar yang di tengah-tengah tu, kamu boleh nampak nasi goreng, ayam goreng dan juga air kopi. Air kopi di situ. Jadi itu semua adalah merupakan contoh-contoh hidangan yang panas. Jadi, sebelum ni cikgu pun dah ada ajar bagaimana cara kita nak menyimpan bahan-bahan yang panas. Jadi selain daripada itu, ini juga bahan-bahan yang kamu nampak tu, ada 5 bahan tu adalah antara contoh kita boleh menyimpan makanan yang panas ni ya. Okey, yang pertama sekali kalau kamu dapat lihat di situ adalah bekas aluminium. Ya, bekas aluminium. Kamu boleh nampak dekat situ. Itu kita gunakan biasanya bila kita nak masak atau kita nak menyimpan bahan makanan ya, kita boleh gunakan bekas yang ini. Okey, antara contoh ya, kita bila kita guna yang makanan kita gunakan bekas aluminium ni adalah seperti lasagna, kek ya, atau yang seumpamanya, memang kita akan gunakan bekas aluminium ni untuk menyimpan dia ya, biar kita boleh menikmati makanan tu dalam keadaan yang panas ya. Bila kita makan benda-benda yang panas ni biasanya sedap. Okey, seterusnya tengok yang kedua. Bercawan kertas. Cawan kertas ni juga kita boleh gunakan untuk minuman yang panas ya. Cawan kertas tu nampak dia bertutup. Jadi kita boleh gunakan dia untuk minuman yang panas. Okey. Selain daripada cawan yang kita gunakan ya, cawan kita gunakan cangkut ni kan, yang ada telinga ni, kita juga boleh gunakan cawan kertas tu yang bertutup untuk hidangan yang panas. Okey, seterusnya beg kertas. Beg kertas ni biasanya kita akan jumpa kalau kita beli makanan-makanan yang bergoreng di luar ya. Contohnya kalau kita beli goreng pisang, kita beli ayam goreng di luar yang orang jual kat tepi jalan ke ataupun di kedai-kedai, kita akan nampak mereka akan gunakan bekas beg kertas ni. Sebab apa? Sebab beg kertas ni dia boleh tahan panas. Kalau dimasukkan dalam beg plastik tidak sesuai. Sebab beg plastik itu bila kita masukkan benda yang panas, plastik itu akan jadi mencair jadi lembik atau berpeluh. Jadi memang tidak sesuai untuk makanan panas kita letakkan dalam plastik. Jadi bahan masakan yang panas kita boleh sesuai ya, boleh dihidangkan menggunakan beg kertas ya. Okey. Seterusnya yang bawah tu kalau kamu dapat lihat, itu adalah daun pisang. Okey, ni biasa kita jumpa daun pisang ni kalau kita beli nasi lemak ya, ataupun bihun goreng yang ada dijual di luar. Biasanya kebanyakannya lah kita akan jumpa di sana. Jarang kita di rumah gunakan daun pisang ni. Kalau yang ada tu okeylah ya. Tapi biasanya kita akan jumpa daun pisang ni kalau kita beli makanan yang di luar ya.
Bila beli nasi lemak ke, okey, beli nasi lemak ataupun beli yang macam cikgu cakap tadi, bihun ke, ya, mi goreng, mereka akan gunakan daun pisang ni. Peniaga-peniaga akan gunakan daun pisang ni tujuannya untuk menjadikan nasi lemak tu ataupun bahan yang jualan mereka itu tahan panas. Ada haba panas lagi. Baru dia boleh tahan lama. Ya. Okey. Daun pisang ni juga boleh buat penutup ya, kalau nak makanan yang ada perlukan tahan haba yang lama, mereka akan gunakan daun pisang ni untuk menutup makanan, untuk mengekalkan haba panas tu tadi. Okay, yang seterusnya kamu tengok situ adalah bekas plastik. Okay, bekas plastik yang ni, jenis yang macam ni juga boleh kamu gunakan untuk menghidang atau menyimpan makanan yang panas. Okay. Bekas plastik ataupun bekas kaca tu contohnya lah. Boleh digunakan untuk hidangan yang panas. Jadi kamu kena tengok kesesuaian. Kalau bekas kaca pun juga boleh, ya. Bekas kaca, pinggan kaca juga boleh digunakan untuk hidangan yang panas, ya. Okey. Okey, contoh dekat sini cikgu tengok ada bagi ya. Macam ni, pinggan kertas. Yang ini pun kamu boleh gunakan untuk makan gunakan untuk hidangan yang panas. Ni pinggan kertas ni untuk hidangan panas boleh, untuk hidangan yang sejuk pun boleh. Ya, benda-benda yang panas bila kita nak gunakan. Sama juga kalau pinggan biasa pun macam tu juga boleh. Okey. Yang ini contoh hari tu kita dah belajar berkenaan dengan termos air kan. Okey, yang ini pun kamu boleh gunakan ya untuk menyimpan hidangan yang panas, minuman yang panas macam ni. Okey. Ni cikgu percaya dekat rumah kamu pun mesti ada benda ni. Kan bila kita nak minum, kita nak guna mengekalkan air tu menjadi panas, kita boleh gunakan termos yang kecil comel macam ni. Biasa kita akan gunakan ada okey, selain daripada tu bekas plastik tadi ni contohnya. Ni cikgu nampak ni pun boleh kita gunakan untuk meletakkan barang makanan, hidangan yang panas ataupun suap ya. Tapi kita kena tengok juga tahu jenis-jenis plastik yang kita boleh gunakan untuk kita masukkan, kita gunakan letak makanan yang panas. Ada kod-kod dia. Nanti cikgu akan bagi barcode ya. Kamu boleh scan dekat situ, kamu boleh tengok contoh-contoh jenis plastik yang boleh kita gunakan untuk hidangan makanan yang panas. Ya, kamu boleh scan kat situ, nanti kamu lihat balik. Okey. Itu sajalah untuk hari ini ya. Cikgu, kita punya pembelajaran tak banyak ya. Jadi nanti lepas ni cikgu akan bagi soalan. Cikgu harap kamu boleh buat ya, buat soalan, jawab soalan yang cikgu akan beri nanti. Dan sekarang ni tugasan kamu yang pertama adalah cikgu nak kamu dah lihat gambar ni, kamu dah lihat peta buih ni, dan cikgu nak kamu lukiskan semula atau tuliskan semula di dalam buku asas masakan seperti ini. Ya, lukiskan peta buih, lakarkan peta buih di dalam buku kamu seperti ini. Ya. Tuliskan tajuk dia. Kamu tuliskan tengah-tengah saja. Ini hanya tuliskan sahaja. Nama-nama alat-alat tadi ataupun bahan-bahan tadi. Seperti ini. Ataupun ikut kreativiti kamu. Ya. Kamu nak buat bulat ke, bentuk yang macam awan ni cikgu buat ni kan. Kamu nak buat bulat ke tu terpulang. Kamu nak buat warna-warni, garisan ni berwarna-warni pun tak apa. Boleh. Ya. Ikut kreativiti masing-masing. Okey, ini tugasan yang pertama. Ya. Okey, tugasan yang kedua nanti cikgu akan bagi soalan dalam Google Form. Cikgu nak kamu jawab soalan tu nanti. Baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.